Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sekolah sejahtera semua. Pencapaian pelajar semasa PDPR kelihatan sedikit berbeza semasa persekolahan bersemoga berlangsung. Pelajar saya tidak kelihatan bersemangat dan memberi maklum balas dengan lambat. Tugasan yang diberikan diselesaikan dengan baik, tetapi kesemua mereka menghantar jawapan yang sama. Kami akhirkan tugasan bersama-sama, cikgu, kata ketua subjek kami. Allahu Akbar. Seperti ada rasa nak marah, tapi tak boleh nak marah. Rasa kecewa memang ada, tapi ada nilai positif yang ditunjukkan oleh pelajar saya yang harus saya hargai. Kebimbangan saya lebih memuncak apabila hanya 9 orang pelajar yang cuba menjawab soalan struktur semasa ujian topikal 1. Selebihnya hanya kosong-kosong. Saya perlu lakukan sesuatu untuk menarik minat pelajar terhadap pengajian am saya ini. Jika tajuk awal ini pun pelajar saya rasa berat, bagaimana pelajar untuk tajuk yang mendatang di semester 2 dan 3 kelak? Semoga penghasilan inovasi PDP ini mendatangkan manfaat dan seiring dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Hamalik 1986 ini. Dalam membangunkan inovasi PDP ini, saya telah menggunakan 5 langkah penghasilan inovasi berasaskan kaedah pemikiran rekaan, iaitu design thinking. Langkah yang pertama adalah empati. Setelah mencatatkan dan mengenal pasti masalah-masalah seperti yang saya nyatakan di awal tadi, saya perlu memahami setiap masalah berkenaan. Kekuatan saya pula, saya mempunyai sumber modal insan yang sangat aktif dan jika disuntik dengan kaedah yang bersesuaian, pasti hasilnya lumayan dengan mereka sebagai pelajar sains sukan STPM SMK Tun Hajud Malik ini. Di langkah kedua ini, saya mendapati subtopik ini dianggap sukar dan membosankan oleh para pelajar saya. Mereka sukar memahami dan mengingati setiap peruntukan perlembagaan yang dipelajari. Tambahan lagi, suasana pengajaran yang panas di dalam kelas dan bising menyebabkan pelajar saya menjadi lebih dimotivasi. Untuk pengetahuan semua, waktu kelas PDP saya adalah pada penghujung waktu PDP perdana. Apabila para pelajar perdana balik, keadaan bising akan mengganggu PDP saya di dalam kelas. Oleh yang demikian, saya menghasilkan satu inovasi ini untuk mencapai objektif. Yang pertama, meningkatkan kemahiran mengingat pelajar terhadap subtopik yang diajar. Yang kedua, membantu pelajar memahami setiap konsep dan peruntukan dengan mengaplikasikan didik hibur dalam PDP saya. Selain itu, inovasi ini dapat menerapkan pembelajaran kooperatif dalam ahli kumpulan apabila pelajar berusaha menjawab soalan yang dikemukakan. Setelah memahami masalah dan menetapkan tujuan pembinaan inovasi ini, langkah yang saya diteruskan dengan menjana idea, langkah yang ketiga. Saya ingin menghasilkan sebuah kit permainan kerana ianya lebih sesuai dengan konsep pengajaran mudah yang telah saya terapkan kepada para pelajar saya. Saya banyak berbincang, bertukar pendapat bersama rakan guru lain dan para pelajar saya sendiri tentang idea untuk menghasilkan PDP yang lebih menarik. Walau bagaimanapun, dalam keazaman tersebut, timbullah idea saya untuk membangunkan satu bahan inovasi berbentuk kad permainan yang menggalakkan pembelajaran penerokaan, discovery learning. Bagi topik Malaysia Kekal Berdaulat, merangkumi subtopik 2.2 Perlembagaan Persekutuan berdasarkan Sukatan Pelajaran Baharu Pengajian Am 2012. Untuk menghasilkan kit inovasi pembelajaran yang menyeronokkan, berkualiti dan berterusan ini, saya telah membuat pemilihan bahan permainan yang mudah dan menjimatkan. Di peringkat yang keempat, prototipe ini, saya telah menghasilkan nilai tambah dalam produk yang membantu kaedah pembelajaran saya. Pembelajaran berdasarkan PBL ini telah menghasilkan Kompa, komik pengajian am. Jika sebelum ini Kompa dicetak, kali ini ianya boleh dicapai secara maya dari berbagai gadget dan ianya percuma melalui satu pautan khas. Di peringkat ini juga, pelajar akan lebih bersedia dengan pembelajaran pengajaran bakal dipelajari. Flip Classroom diaplikasikan. Selain daripada itu, saya terus menginovasikan satu dek kad permainan. Kad ini direka khas menggunakan Google Slide sahaja sebelum saya cetak ke atas kertas glossy. Dan lebih menarik lagi, kad-kad ini telah diselitkan aspek IR 4.0. Setelah pelajar menguasai sesuatu topik, yang pertama perlembagaan, pelajar boleh diuji dengan set soalan yang berbeza melalui QR Code Magic di setiap kad. Soalan-soalan boleh diubah mengikut subtopik pada masa hadapan. Di dalam kit inovasi ini, saya telah menggabungkan bahan pembelajaran saya bersama latihan kendiri, latihan pengukuhan dan alat bantu mengajar bagi aktiviti berkumpulan. Pelajar dapat mengamalkan pembelajaran penerokaan bersama kit ini juga dalam waktu senggang di dalam kelas. Kesemua elemen kit ini merangkumi e-Kompa, dek permainan menarik, modul latihan dan pengukuhan murid ini dinamakan sebagai inovasi Kit My Afwah.
Kit muafawah ini melibatkan sifar kos kerana penghasilannya menggunakan bahan-bahan terbuang. Bagi tujuan komersial, kos penghasilannya sangat minima berbanding set permainan di pasaran luar kerana saya menggunakan bahan-bahan yang mudah dan murah. Nak tahu kenapa saya namakan kit muafawah? Jom ikuti dahulu bagaimana saya aplikasikan kit ini dalam PDP saya. Rakan-rakan boleh melihat bagaimanakah cara permainan ini di pautan yang telah saya sediakan dalam bahagian deskripsi. Langkah terakhir dalam pemikiran reka bentuk ini adalah pengujian, test. Walau bagaimanapun, sebelum pengujian inovasi ini dilakukan, saya telah mengedarkan satu set diagnosis khas satu bagi membantu kefahaman dan ketersediaan para pelajar saya terhadap subtopik yang telah dikuliahkan. Setelah aktiviti 1 selesai bersama kit muafawah, untuk tujuan pengesanan sejauh mana penguasaan dan kefahaman pelajar terhadap peruntukan perlembagaan persekutuan, pelajar telah diberikan satu set ujian diagnosis khas 2. Soalan terdapat dalam set khas 2 ini sama seperti ujian diagnosis khas 1, cuma digubah sikit. Situasi ini bagi menggalakkan budaya berfikir secara kreatif dan kritis di kalangan diri pelajar saya. Apabila semua pelajar menghantar jawapan masing-masing, saya telah mengedarkan satu pautan Google Form yang mengandungi 5 soalan ringkas berkaitan dengan kit muafawah. Berikut adalah dapatan dan implikasi daripada set ujian diagnosis khas 1 dan 2 serta hasil pemerhatian saya semasa pelaksanaan inovasi PDP kali ini. Pemerhatian saya mendapati bilangan pelajar yang mengantuk menurun kepada seorang. Manakala 37 pelajar memberi respon yang sangat pantas. Daripada set penilaian tahap ketersediaan pelajar pula, setiap elemen yang dikemukakan menunjukkan peningkatan melebihi 100% dengan pelaksanaan PDP bersama kit muafawah. Perbandingan pencapaian murid di set ujian diagnosis 1 dan 2 juga kelihatan berubah kepada skor yang lebih baik. Inovasi kit muafawah ini merupakan sebuah inovasi PDP yang unik dan belum pernah dihasilkan oleh mana-mana individu maupun institusi pendidikan bagi subjek pengajaran am ini. Inovasi ini telah saya sebarluaskan kepada guru-guru di sekolah saya, rakan-rakan di negeri Melaka, rakan-rakan guru pengajaran am seluruh Malaysia serta beberapa NGO dan jabatan kerajaan semasa pertemuan bersama dengan mereka. Inovasi ini tidak berhenti setakat ini. Saya bercita-cita untuk menambahkan elemen audio dan sebuah aplikasi mudah alih yang khusus bagi mempelbagaikan pilihan subjek seperti sejarah, SPM dan STPM sekaligus menarik minat secara maksima pengguna aplikasi ini kelak. CJ keaslian inovasi kit muafawah ini telah diterima daripada Perbadanan Hak Intelek Malaysia seperti yang dipaparkan ini. Masih ingat dengan soalan saya sebentar tadi, kenapa beri nama kit muafawah? Saya menamakan inovasi ini sebagai kit muafawah kerana muafawah itu sendiri membawa maksud Malaysia bertuah. Malaysia bertuah mempunyai bakal-bakal modal insan yang saya hasilkan kerana pengguna kit ini lebih memahami dan menghayati setiap peruntukan dalam perlembagaan persekutuan negara kita. Kit muafawah ini menjadi kebanggaan saya sebagai guru kerana keunikannya tersendiri seperti yang saya nyatakan tadi. Setiap pusingan permainan dapat membantu pelajar mencapai objektif yang diharapkan MPM. Dalam aspek yang lain pula, teori konstruktivisme kognitif dan sosial pelajar dapat ditingkatkan. Murid mampu memahami dan menghayati isu dalam pelbagai persepsi ilmu secara berkumpulan. Murid-murid dilihat mampu menghubungkan ilmu daripada pelbagai disiplin dan berupaya menyerpadukan apabila mereka menggunakan kit ini. Akhir sekali, pelajar akan digilap dengan kemahiran komunikasi dan mengumpulkan maklumat secara bersama-sama rakan mereka. Di samping berusaha membina strategi untuk menjadikan pemenang Malaysia bertuah ini, para pemain, pelajar saling memberi maklum balas dan membincangkan soalan secara berkolaboratif. Terima kasih diucapkan kepada semua pakar rujuk saya sehingga terhasilnya kit terulung ini. Akhir kata, sistem pendidikan yang bijaksana setidak-tidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus dipelajari. Sir John Lubbock. Semoga inovasi PDP ini bermanfaat untuk semua pelajar pengajaran am di seluruh negara dan warga Malaysia sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak pengelola Sedar 2022, pengetua dan pentadbiran SMK Tun Hajjudin Malik, rakan-rakan guru serta para pelajar yang terlibat dalam penghasilan inovasi ini. Sekian dahulu, berjumpa lagi untuk bahan inovasi PDP saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.